Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini pagi Jumaat, pagi yang penuh dengan barakah. Alhamdulillah, sememangnya ada di antara kita ataupun semua kita telah pun membaca surah Al-Kahfi. Hari ini adalah sebesar sehari. Hari ini merupakan hari Jumaat, iaitu penghulu segala hari. Saya rasa terpanggil untuk membuat sikit live selama maybe 15 minutes or so. Alhamdulillah, kerana saya dapat peluang sekali lagi dan dengan ruang masa yang Allah izinkan, mungkin saya nak bercakap ini lebih kurang maybe 15 minutes lah. Sering kali kita terfikir macam mana orang bekerja lebih efektif, macam mana orang tu buat bisnes lebih efektif daripada yang lain. Pernah nak anda terfikir? Jadi bagi saya, mungkin kita rasa kita melihat daripada segi luaran, kita melihat daripada sudut pemahaman yang kita ada. Yang kedua, kita melihat dari pembelajaran, pendedahan, pergaulan yang kita dapati dalam trajektori perjalanan kita untuk mencari orang kata apa? Mencari sesuatu yang memberi makna. Mengikut empirical data, kajian yang dilakukan, rupanya kita sebab tu seperti yang saya katakan dulu, the way we say, the way we talk reflect who we are. Cara kita cakap define siapa kita. Bagi mereka-mereka yang berefektif atau berkebolehan, kalau melihat daripada satu sudut yang sering kali kita ungkapkan tertakluk kepada kematangan, pemikiran dan sebagainya. Di sini saya bagi sikit ulasan yang lebih detail apa yang dimaksudkan maturity. Majority dengan arti kata dapat melihat sesuatu dengan keadaan semastanya, dengan keadaan semasa ini, tetapi dia melihat dengan satu sudut yang lain, iaitu berkebolehan mengasingkan sesuatu yang sedang berlaku dengan sesuatu yang kita sedang hadapi. Alright. Mungkin kita terfikir selalu kita buat sesuatu, kita melihat daripada kepentingan kita sahaja tanpa kita melihat the reality of kita punya business as overall. Jadi mungkin kita melihat daripada sudut marketing, costing, profit dan sebagainya. Itu daripada sudut apa yang kita kendaki. Tetapi lagi satu sudut, kita melihat yang orang kata marketing is market oriented, kita melihat sesuatu daripada sudut keperluan dan kehendak oleh pelanggan. Jadi di sini terletak dua. Satu, apa yang kita perlukan. Kedua, apa yang dikendaki oleh pelanggan. Ini merupakan dua pertumbangan yang terkadang-kadang either way. Either we have to forgo ataupun kita terlepas. Misalnya kalau kita stick to kita punya profit sahaja tanpa mengkira keadaan suasana semasa, maka mungkin kita punya perkembangan terjejas. Kematangan di sini ialah berkemampuan melihat sesuatu secara lebih luas, ya. Terletak pada maturity. Itu maturity yang ketiga, kalau kita melihat sesuatu, apa yang sedang berlaku ini, bagaimana kita boleh ambil untuk mengatasi supaya kita dapat keuntungan lebih banyak tanpa merubah kita punya pemasaran, tapi hanya sedikit teknik-teknik yang tertentu. Misalnya di zaman sekarang ni berlaku sesuatu yang memang tidak tentu daripada dulu sampai sekarang, itu kita buka. Yang maksudkan dengan buka itu volatile, uncertainty, complex dan ambiguity. Nak memahami benda ni memerlukan satu tahap maturity yang lebih tinggi. Jadi maturity yang lebih tinggi sini, apa yang dimaksudkan ialah boleh kita menggabungkan, ya, suasana kita dengan hubung kait, relationship, keadaan kita lalui sekarang. Saya bagi misalan seseorang yang telah pun berniaga, dia kata dia usaha sendiri, dia tak mampu untuk meningkatkan. Jadi dia memerlukan seseorang yang boleh berbincang dan membuka mindanya. Dia ada tiga cara. Sama ada satu, dia pergi belajar lagi dalam bidang tertentu. Kedua, dia menggunakan khidmat orang lain, ya, untuk membina dia punya usahawan, dia punya perniagaan. Ketiga, perkembangan diri dia sendiri. Alright, rupanya dengan selalunya kalau kita buat bisnes, we don't have even to develop so much of the business. What we need to do to develop the person who own the business. Ini terletaknya maturity. Jadi maturity yang sangkapkan di sini ialah berkemampuan mengolah, mengambil sesuatu dan boleh membentuk sesuatu yang terbaik untuk kebaikan syarikat dia.
Sebab tu kalau ini pun merupakan satu sifat-sifat kepimpinan yang ada kepada seorang pengurus, seorang CEO, seorang general manager dan sebagainya. Jadi kalau kita macam sekarang ni, saya bertemu juga banyak usahawan-usahawan jaya. Dia dapat melihat sesuatu, mungkin dia boleh project sesuatu 20 years. Tetapi sekarang ni, mana organisasi pun dia bukan saja 5 tahun, 3 tahun, tetapi dia kena update dia punya business setiap tahun. Sekarang ni kita kata yearly planning, no more 5 years, 3 years. Sebab tu even handphone berubah setiap setahun, setiap 2 tahun. Jadi perancangan syarikat pun perlu berubah mengikut keadaan semasa, mengikut keadaan suasana dan perkembangan alam sekeliling. Itu maturity yang ketiga, bagaimana itu kita kata fluidity, pemikiran kita melihat sesuatu yang mana sebelum tu kita tak dapat memberi makna. Kita melihat keadaan ekonomi macam ni, apakah maknanya kepada kita? Kita melihat keadaan suasana macam ni, apakah makna yang membantu kita? Misalnya satu syarikat yang sedang merancang 5 tahun untuk melancarkan produknya. By the time dia lancarkan dia punya produk, suasana dah berubah. Jadi rupanya kita kena buat yearly basis. Sebab tu dalam gig economy, gig economy kebanyakan usahawan-usahawan muda yang mana bersemangat dan highly maturity dia tu cukup tinggi, dia berkemampuan membuat berbagai kerja, di samping tugas hakiki yang dia ada. Dan setengah pada organisasi untuk meningkatkan dia punya kaki tangan dia mengadakan sesuatu yang atau kita kata incubator. Dia ada incubation kepada staff dia. Iaitu salah satunya dia anggap kesilapan yang dilakukan tu bukan bermaksud dengan sengaja, merupakan satu pembelajaran. Maka di sini berlakulah interaksi di antara dia dengan pegawainya. Dengan tak langsung, pegawainya sendiri akan mencari sesuatu untuk membina diri dia dan juga satu lagi ialah untuk syarikatnya. Yang kedua, owner itu sendiri mesti memahami kalau dalam satu organisasi kaki tangan yang sedang bertugas dengan dia. Kebanyakan big organisation mereka tak memerlukan banyak sangat bantuan luaran sebab daripada internal resources. Sebab tu dia hanya memerlukan entah seorang dua saja pergi belajar balik dan sumbang balik kepada syarikat. Jadi inilah merupakan sesuatu yang kita katakan untuk membina sesuatu organisasi itu, sama ada kecil atau besar. Planning bukan lagi dah 3-4 tahun. Alright. You can have 3 years to 5 years, but yearly you kena update. Bila nak update yearly itu memerlukan sesuatu fokus. Dan lagi satu, mengikut pandangan daripada luaran, seseorang tu menggunakan sesuatu kaedah, iaitu you boleh pakai apa sekalipun lah. Setengah orang dia pergi belajar sampai tinggi sekalipun dia nak melaksanakan tak boleh. Pasal diri dia sendiri berasa orang utara tergayat. Diri dia sendiri rasa susah nak buat tu. Maka dia patah balik duduk as status quo. Jadi merupakan sesuatu, pertama kali diri kita tu kita mesti perkemaskan. Iaitu dengan satu ilmu yang boleh membantu kita untuk maju ke hadapan. Pertama kali diri kita kita kena proses. Sebab tu kita dapat melihat sesuatu dalam sudut estetik. Kedua dalam bentuk hubung kait antara satu dengan lain. Yang ketiga iaitulah proses daripada hubung kait antara satu dengan lain, membenarkan kita melihat sesuatu dan mencipta sesuatu sebagai meningkatan kepada orang lain. Sekarang ini misalnya kamera DJI, kamera kecil dia panggil, DJI mencipta. Kamera kecil itu dia merupakan macam competition kepada GoPro, iaitu satu kamera. DJI dia merupakan kecil, dia panggil pocket, dia panggil DJI Pocket. Dia kecil saja tuan-tuan dan puan-puan, tetapi dia punya function, dia punya quality as good as GoPro. Jadi dengan harga yang murah. Alright, kalau GoPro ialah 390 US, kalau DJI harga dia 340 ataupun 350. Membezakan satu dengan lain, quality dia almost the same but slightly different. Itu membezakan how handy, bagaimana mudahnya sesuatu itu dia dibawa. Jadi kalau kita bawa kamera kadang-kadang nampak bulky, maka dia cipta kecil tuan-tuan about this size. Ini yang kata new business models. Sehingga dia boleh melihat suasana keperluan orang, dia cipta sesuatu yang kecil dan boleh digunakan pakai hanya bubur di poket saja. Right? Dengan melaksanakan yang sedemikian, maka dia telah membantu perniagaan dia. Bahkan competition yang dia lalui sekarang ni bukan lagi competition biasa. Dia sendiri create Blue Ocean Strategy. Kita belajar Blue Ocean Strategy tapi kita nak buat tak boleh. Kita tahu Blue Ocean Strategy, kita nak buat tak boleh. Mengapa? Dalaman diri kita tak cukup diproses supaya dapat mengambil kesempatan
untuk membina sesuatu organisasi ataupun kita punya syarikat untuk maju ke hadapan. Kita boleh pergi kursus mana pun. Bagus, go ahead. But the question is yourself